Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihim minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha. Syu'lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bashira wa nadhira baina yaday as-sa'ah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada billahi haqqa jihadihi layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nusina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi waftah alaina ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma amin. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, seterusnya sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kelapangan, memberikan kepada kita kesihatan hingga kita sama-sama dapat hadir dan duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Marilah jom sama-sama kita lafazkan kalimah syukur. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan usia kita, Allah masih beri kerahmatan dan kesihatan kepada kita untuk kita sama-sama berada dan merasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sidang jemaah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Tengok wajah yang ceria, seronok rasakan. Kalau kita ingat petang ni bumi pidi disimbahi hujan, suasananya kuranglah panas, tuan-tuan. Alhamdulillah. Walaupun kalau kita tengok ramalan meteorologi sehari dua ni cuacanya begitu menyengat, kan cuacanya begitu menyengat. Saya tak pasti sama ada tuan-tuan perasan ke tidak, tapi saya mungkin perasan kot kan. Muka saya ni agak terbakar sikit, tuan-tuan. Sehari dua ni bermain kat padang. Alhamdulillah, Allah bagi nikmat duduk kat padang, tuan-tuan, dari pagi sampai petang, masuk hari kedua. So agak terbakar sikit lah, dan rasa lah punya panas punya. Saya menggambarkan kalaulah kita ini memang Allah pilih kita untuk bekerja di ruangan yang terbuka, duduk kat tengah laut, macam mana panasnya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Panas daripada atas, panas daripada bahang air laut yang dipantulkan oleh cahaya matahari, terasa lagi panas, tuan-tuan. Pun begitu, tuan-tuan dan puan, semoga sedikit kepanasan ini akan mengingatkan kita tentang apa yang Allah dah sebutkan, kan, balasan yang Allah sebutkan pada hari kiamat nanti, bahawa segala keburukan yang kita lakukan itu, kan, Allah akan bakar dengan api neraka Allah. Tak tahu, tuan-tuan, macam mana kepanasan tu.
Kan kalau hari ini kita tengok 36 darjah, 37 darjah, dah rasa panas. Bayangkan tuan-tuan, kepanasan api neraka Allah tu nanti. Allahu Akbar. Dan bila menghampiri Ramadan, cuacanya memang akan jadi panas, tuan-tuan pasal menghampiri Ramadan cuacanya akan jadi panas, jarang dia sejuk. Kecuali memang kalau di negara-negara yang ada 4 musim. Saya nak kongsi tuan-tuan, ketika saya belajar dulu 5 tahun sejuk tuan-tuan. Masuk je Ramadan, salji. Lain pula cabaran tuan-tuan Kalau sejuk ni kita cepat lapar. Kan, sejuk cepat lapar, perut berbunyi je, ya Allah, bila nak ni nak sampai waktu berbuka. Lapar pasal sejuk. Tapi kalau panas pula dahaga. Allah bilalah pula nak buka yang dahaga dah ni, kering ni. Dia tak banyak dapat teguk air dapat minum air seteguk pun cukup lah. Tu style dia. Tapi janganlah kita pula digoda tuan-tuan InsyaAllah pada usia kita macam ni kan, dah mendekat dengan Ramadan ini, saya tengok persiapannya pun InsyaAllah dah rapi dah. Kan kita pun menanti dengan begitu sabar kan, menanti sabar, menanti dengan begitu tekun akan kedatangan Ramadan. Dan di banyak tempat saya pergi tuan-tuan dan puan, dia dah keluar, dah naik dah kain rentang tu kat luar, dia naik besar kain rentang kan. Siapa yang nak infak untuk berbuka puasa, ini peluang tuan-tuan peluang kepada kita yang beruang kalau yang bukan beruang tu tak apalah, infak cara lain. Kalau yang jenis beruang kan, taringnya panjang, kukunya panjang tu boleh lah kan, hulu-hulu lah sikit tuan-tuan untuk kita sama-sama bersedekah kepada orang yang memerlukan ketika berbuka puasa. Wallahu a'lam bissawab tuan-tuan dan puan. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dan kita berdiskusi untuk kitab yang kita baca ini, Asas Aqidah, muka surat yang ke-60, Sifat Iradah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fi daraini. Muka surat yang ke-60, sifat kedua iradah. Kalau kita masih ingat, ia merupakan sebahagian daripada sifat-sifat ma'ani yang kita dapat kita bincangkan. Yang hari itu kita bincang, yang pertama adalah sifat qudrah, kemudian yang kedua adalah sifat iradah. Okey, kita baca tuan-tuan dan puan, sifat iradah. Al-iradah maksudnya berkehendak. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan iradah, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak secara mutlak untuk menentukan sesuatu perkara. So siapa yang kehendak? Allah yang berkehendak. Okey. Yang ketiga, segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah menurut kehendaknya, bukan kerana perintah atau dipaksa, bukan berlaku secara tersilam dan bukan berlaku secara sengaja. Okey, kalau kita tengok kepada huraian ini tuan-tuan dan puan-puan, dia memberikan gambaran kepada kita bahawa sesungguhnya yang berlaku di atas muka bumi ini memang dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu setiap benda yang berlaku. Kan Allah mengetahui setiap benda yang berlaku, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. So sekecil-kecil perkara tu apa dia tuan-tuan dan puan? Contoh paling senang lah kita ambil kan, lalat berterbangan, adakah di dalam kawalan Allah SWT? Ya. Apa perkara paling besar tuan-tuan dan puan? Katalah berlaku gempa bumi kan, bila gempa bumi berlaku, bumi akan bergoncang. Dan bila bumi bergoncang, bukan satu tempat sahaja bergoncang, dia akan memberikan kesan kepada kawasan sekeliling. Dan bila bumi bergoncang, maksudnya ada implikasi tambahan yang berlaku kan. Kalau goncangannya itu lebih daripada 9 pada bacaan Richternya kan, gegaran itu mungkin menyebabkan bangunan-bangunan akan roboh kan, runtuh. Permukaan bumi akan merekah. Kalau berlaku di tengah laut, kemungkinan besar akan berlaku tsunami kan. Dulu kita tak pernah dengar istilah tsunami ni tuan-tuan jaranglah dengar kan, kecuali pada tahun bila tuan-tuan, kalau masih ingat 2004 kan, selepas Christmas 2004 2006 ya. Betul. Saya teringat tu kerana 2014 saya pergi ke Aceh. Selepas 10 tahun Aceh dilanda tsunami. Barulah saya teringat, macam ini lepas 10 tahun baru sampai Aceh. Tapi kesannya itu menyebabkan kita rasa gerun. Kenapa tuan-tuan dan puan?
Kesannya tu Allah tinggalkan masih lagi sampai sekarang boleh tengok. Kan siapa nak tengok kesan tsunami Aceh yang berlaku dulu yang yang mengorbankan ratusan ribu nyawa, boleh tengoklah pergi Aceh. Kan tempat yang dikenali sebagai Serambi Mekah. Oh, hebat tuan-tuan dan puan. Tempat di mana suburnya agama Islam suatu masa dahulu. Kan kemudian sebelum berlakunya tsunami itu diberitakan memang berlaku kerosakan. Fasad berlaku dengan begitu dahsyat. Kalau saya tanya rakan-rakan saya daripada Aceh, dia kata memang masa tu ustaz, kalau nak cerita Allah tak boleh nak gambar, dia kata. Orang buat maksiat ni selamba je tepi jalan. Tepi-tepi jalan je dia kata. Kan dalam kes yang berlaku itu kawasan pantai yang dilanda itu, dia kata memang Allah Akbar, cukup menakutkan. Dan diberitakan memang ombak setinggi 30 meter. Saya bayang 30 meter tu tinggi mana tuan-tuan? Ya Allah, tingginya 30 meter tuan-tuan. Takut bukan 30 kaki, 30 meter. Saya kata 30 meter. Ish, takkan begitu. Tapi kalau tengok kapal apa tu? Allahumma salli ala Muhammad, pengorek tanah dan bertugas juga sebagai pengecas tu kan, boleh bergerak dalam jarak yang jauh dengan berat yang ribuan tu, memang menggambarkan bahawa betul lah keadaan itu berlaku. Dan muka bumi Aceh walaupun 11-10 tahun saya datang tuan-tuan, saya tengok memang masih lagi rata. Sebilangan tempat masih lagi ditinggalkan sama seperti keadaan asal. Allahu Akbar. Nak sebut adakah ia tanpa pengetahuan Allah? Ya, dalam pengetahuan Allah. Kenapa berlaku? Kalau kita baca ni iradah ini, kita akan tahu bahawa berlaku itu disebabkan kemungkaran yang manusia buat. Kan Allah dah tunjuk dah benda baik, tapi kita buat juga tuan-tuan dan puan-puan. Peringatan itu Allah berikan. Kadang-kadang kan, kadang-kadang biasanya Allah berikan peringatan itu dia berperingkat, kan, berperingkat. Allah berikan satu persatu. Contoh, kan, sebelum datangnya kemarau. Sebelum datangnya kemarau. Ini biasa berlaku ke tempat kita tuan-tuan. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Mula-mula hujan tak turun. Kan, peringatan pertama hujan tidak turun. Peringatan kedua, air sungai mula menyusut. Kemudian air tasik mula menyusut. So bekalan air pun semakin kurang. Kan, sebelum datang kemarau. Kemudian kita tengok tumbuhan-tumbuhan pula mula mati satu persatu. Kan? Kemudian peringkat terakhir barulah datang kemarau. Dan bila kemarau itu berlaku, kalau kita tidak buat persediaan, maka kita akan dapat impak yang besar. Terutamanya dari sudut apa tuan-tuan dan puan? Dari sudut keperluan air kita yang mendesak. Kan? Sebab itu kalau kita tengok di negara-negara yang mempunyai 4 cuaca, macam di Jordan dia ada 4 cuaca tuan-tuan. Masuk je musim panas, air dibekalkan seminggu 2 kali je tuan-tuan. Hari Selasa dan hari Khamis. Terlepas 2 hari tu, selamat tak mandilah jawapannya. Terlepas ni macam mana tuan-tuan mandi berlebihan. Kan, cuaca panas, balik daripada kuliah panas, mandi. Satu rumah 6 orang tuan-tuan dan puan. Kalau mandi tu seorang satu cebok tak apa tuan-tuan. Kan, paling kurang satu timba, paling kurang. Kan, cuba bayangkan. Ini pengalaman kami lah kan. Bila kena macam tu, ya Allah, air tak ada. Air tak ada. Bila air tak ada ni sengsara rupanya tuan-tuan. Sengsara ke tak ada air ni. So, apa yang kami pergi? Surau, masjid dah menjadi sasaran. Tapi sama juga tak boleh mandi. Kan, tak boleh mandi dekat masjid di surau. Kerana, Tok Imam beritahu, la taqtasil huna. Al-ma' qalil. Air sikit, jangan mandi kat sini dia kamu. Okey, kita faham lah. So, kita tak mandi. Buat yang wajib ni tuan-tuan dan puan. Okey, itu berlaku. Dan bila musim sejuk, air banyak, tetapi tak sanggup nak mandi. Kenapa? Sejuk. Kan, siapa sanggup nak mandi kena panaskan air. Itu pula cerita dia. So maksudnya manusia ni bila cuaca ekstrim, terlalu panas pun tak boleh, terlalu sejuk pun tak boleh. Kan, kita kena mutawasit, kena berada di pertengahan. Bila keadaan cuacanya seronok macam musim bunga, musim luruh, cuaca cantik tuan-tuan. Masa tu kalau kita nak berjalan pun seronok, nampak bunga-bunga, kan suasana cantik macam kat Eropah. Masa tu air banyak, makanan banyak. Okey. Tapi itulah, bila Allah berikan peringatan kepada kita, ada 4 musim, adalah perancangan daripada Allah SWT supaya kita berfikir. Sama juga keadaan tuan-tuan dan puan. Sebab tu disebutkan, bila sebut tentang iradah, Allah mengetahui segala-galanya. Semuanya itu dalam perancangan Allah SWT. Allah tuan-tuan kalau kita fikir, dalam perancangan Allah.
Kan kalau kita nak fikir tuan, kita tak boleh fikir sebenarnya macam mana hebatnya kuasa Allah SWT ini. Kan? Kita tak boleh nak fikir tuan-tuan. Bayangkan ikan yang kita tangkap dekat laut tu tuan-tuan puan, dalam sehari-hari jutaan ekor. Tetapi tetap ada juga ikan tu tak habis-habis. Allahu Akbar. Kan kita tangkap jutaan ekor, tapi setiap ekor ikan itu melahirkan jutaan telur, dan telur itu bila menetas melahirkan jutaan ekor lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan sebab itu disebutkan kalau kita nak hitung nikmat yang Allah berikan memang tidak terhitung. Kalau kita nak buat perumpamaan pula ilmu kita dengan ilmu Allah SWT, tengok di lautan tuan-tuan puan, kan celupkan jari kita. Besar kan? Tapi ambillah jarum, celupkan jarum. Yang menitis itulah diibaratnya sebagaimana kita punya ilmu. Banyak ke sikit tuan-tuan? Kalau dibandingkan dengan air lautan, subhanallah. Kan? Punya banyak tuan-tuan puan. Sebab itu subhanahu wa ta'ala, bila Allah sebutkan perkara ini, kita kena insaf dan kita kena sedar. Setiap sesuatu yang akan berlaku memang Allah akan berikan dulu amaran. Kan? Nak berlaku sesuatu bala, Allah turunkan amaran dia satu persatu. Dan yang paling dekat dengan kita ni Al-Quran ni tuan-tuan puan. Kan? Itulah kita punya sumber rujukan. Nak tak nak sebenarnya Quran ini adalah mukjizat yang masih kekal sehingga hari kiamat. Kita nak percaya, kita tak nak percaya, itulah mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Kita boleh tengok, kita boleh baca, kita boleh pegang. Dan kandungan dalam Quran sama sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW. Maksudnya bila? 1445 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih lagi sama. Bayangkan Nabi dah sebut. Apa kata Nabi? Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak nak mari lah pula, ya. In tamassaktum bihima. Kat situ je tu. Kat tengah ujung, kat depan lupa tuan-tuan. Tak apa, nanti saya baca. Kalau ingat saya sebut tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita tengok ni dalil nakli sifat iradah. Apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Hud ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Maksudnya mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu maha kuasa melakukan apa yang dikehendaki. Bayangkan kalau kita baca ni, kita akan faham bahawa sesungguhnya apa yang ada di atas, di bawah, kan, di langit, di bumi, sehingga disebutkan kalau ada di dalam tanah, di dalam batu pun dalam pengetahuan Allah SWT. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang kedua dalam surah Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. Allah maha berkuasa berbuat apa yang dikehendaki. Sebab itu ya, bila manusia tak mau mengikut perintah Allah, Allah akan kun fayakun. Betul tak? Allah akan kata kun, jadi, maka jadilah ia. Apa yang jadi itu? Senang je. Allah hantarkan angin. Kan? Allah hantarkan angin. Kan? Kalau 10 km sejam kita kata, wah sedap angin ni. Tapi kalau dah 100 km sejam, macam mana tuan-tuan puan? Akan berterbanganlah pakaian kita. Cuba kau bayangkan kalau angin itu menjadi 500 km sejam. Tak pernah berlaku lagi kan? Biasa 300 km tu pun dah taufan tuan-tuan. Kalau dah 500, tak tahulah. Kan? Bukan hanya bumbung tercabut silap gaya dengan rumah-rumah, batu pun terangkan. Kan? Itu yang berlaku. Dan kita nampak benda ini berlaku dekat mana tuan-tuan dan puan? Biasa Allah turunkan puting beliung, betul ya? Kalau sekarang ni nak tengok kat Malaysia, kat belah-belah Kedah tu biasa juga kita jumpa. Kan? Biasa juga kita nampak. Okey. Kalau yang biasa kat Asia Tenggara ni, kat belah-belah China kita biasa nampak. Kat belah Taiwan kita biasa dengar. Kat Filipina pun kita biasa dengar. Bubuhlah nama benda pun, kan, Katrina lah nama dia, kan. Esok kalau saya jumpa pula, saya bubuh nama puting beliung tu, kan, puting beliung Yusni pula, kan, saya yang jumpa, kan, namanya berbagai. Nak cerita itu baru Allah turunkan angin dalam bentuk yang lebih kuat gerakannya, menyebabkan kita dah bergoyang dah. Kalau kita nak tengok, tak payah angin dah. Kalau kawasan kita ni ada ternakan ayam, kan, Allah hantar
lalat. Kan bila Allah lalat macam mana? Kita boleh makan tuan-tuan dan puan? Tak boleh makan. Selesa? Tak selesa. Yang baru saja kita lalui, Allah hantar satu makhluk yang kecil, virus kan dalam COVID-19. Allahu Akbar, jutaan orang meninggal dunia. Maksudnya bala tentera Allah ni tuan-tuan dan puan, kalau Allah nak bagi macam-macam sebenarnya. Kan macam-macam akan berlaku. Soalannya, adakah bukan dalam perancangan Allah? Tak, semuanya dalam perancangan Allah. Kenapa ia berlaku? Kalau kita tengok setiap satunya ada sebab dan musabab yang membawa kepada berlakunya sesuatu bala yang Allah turunkan ke atas muka bumi. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk berlaku, maka akan berlaku. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak berlaku, maka ia tidak akan berlaku. Sebab tu kalau kita lihat kadang-kadang yang biasa dengan kita orang sakit, betul tuan-tuan kalau tengok ni dalam bacaan kita ni, kalau tengok bacaan ni tak lama ni, kata kan, tapi Allah tak izin dia meninggal. Tak meninggal tuan-tuan. Kan dalam banyak keadaan kalau kita tengok pasangan suami isteri, si isteri atau si suami sakit, yang meninggal bukan yang sakit, yang menjaga yang meninggal. Allahu Akbar. Ajib kan, satu benda yang peliklah, macam mana jadi macam itu. Bukan pelik tuan-tuan puan, itulah takdir daripada Allah SWT. Kenapa? Wa ma la masya-Allah masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki berlaku, apa yang Allah kehendaki tidak berlaku, dia tidak akan berlaku. Kan? Yang biasa kita tengok tuan-tuan dan puan, apa dia? Bila awan berarak gelap, berarak mendung kelabu. Kita dah tunggu dah hujan ni. Tapi tak hujan tuan-tuan. Yang hujan tempat lain. Betul tak? Kan? Kalau kat PD ni nampak sangat tuan-tuan dan puan. Kan? Kalau saya bergerak daripada rumah, daripada Bangi nak ke PD ni, kat tengah-tengah jalan highway tu hujan lebat. Sampai PD kering macam tadilah. Daripada saya tengok daripada nilai tadi dah mula gerimis sedikit. Lepas tu terang, saya kata tak hujan kot PD ni. Masuk je dekat highway, basah saya kata. Kan lepas jembatan tak ada jalan tu, makin lebat saya kata. Lain macam ni kata kan. Tu sebenarnya kalau kita tengok ya dalam pengajaran kita, bila mendung pasti hujan, tapi tidak juga tuan-tuan dan puan. Kan Allah yang menentukan sama ada hujan ataupun tidak hujan. Begitu juga kita lihat tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku pada hari ini. Kan Allah nak tunjukkan kepada dunia, bumi Rafah ketika ini hampir hancur tuan-tuan dan puan. Berderai, tak ada rumah dah. Tapi masih lagi ada orang tuan-tuan dan puan. Dalam keadaan bumi itu dimusnahkan, kan orangnya ditembak satu persatu. Kan dalam keadaan begitu, Allah nak bagi kesedaran kepada seluruh umat manusia ini bahawa sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Walaupun didatangkan dengan bala tentera yang hebat, kan tentera Israel kita tengok dengan kecanggihan teknologi mereka, tapi tetap mereka belum lagi berjaya mengalahkan tentera Hamas. Cari tak jumpa. Dahsyat tu saya kata. Kan disebabkan dihancurkan bumi Rafah, bumi Gaza, bumi Palestin, dia terlupa rupanya seluruh dunia dah jadi bumi Palestin. Allahu Akbar. Kan yang diletupkan tu satu bumi yang kecil je tuan-tuan puan, tapi yang mereka terlepas pandang ni satu dunia dah mengamuk. Allahu Akbar. Sekarang kalau kita lihat tinggal Amerika je menyokong Israel, yang lain semua dah surrender. Allah. Kan kita tunggu nusrah tu semakin hampir tuan-tuan puan. Kan kalau kita mengikuti setiap hari, memanglah kita akan berjujuran air mata. Punya hebatnya mereka ni menahan asakan setiap hari. Kan dan dia punya mental torturing yang dibuat oleh Israel ni, bukan ditembak ayahnya ataupun pejuang Hamas, yang ditembak adalah ahli keluarganya. Bunuh anak, bunuh isteri, bunuh emak, bunuh ayah, hancurkan rumah, jangan bagi makan, bagi mereka sengsara. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat hari ini tuan-tuan dan puan, bantuan daripada seluruh dunia sedang masuk ke Gaza dengan berpusu-pusu. Cuma berita itu tak sampai ke kita tuan-tuan. 2-3 hari lepas ada rakan-rakan saya daripada Semang Jaya
memang berada di sepadan Gaza. Dia tunjuklah kami berada di sini sedang bawa trailer ni. Dia tunjuk gambar dia. Allahu Akbar. Saya kata berani betul lah untuk ni. Dia kata kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? Kan, dan sebilangan daripada doktor-doktor di Malaysia juga dah sampai kat sana dah, tuan-tuan puan. Kalau kita tengok dah sampai kat sana, dan mereka sanggup korbankan nyawa mereka. Kan, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya tengok tu kerdil lah, rasa kecut dengan ya Allah, kecutnya nak pergi. Allahu Akbar. Tapi saya tengok ni ada sebilangan daripada rakan kita yang cukup berani kan, dia pergi. Dan kalau kita tanya rakan-rakan kita Palestin, dia kata kami bukan hendakkan kalian datang kemari untuk bertempur dengan kami. Tak, bukan itu. Matlamatnya kalian doakan kami. Dalam kes sekarang ni saya tengok bila tekanan semakin kuat, makanan semakin kurang, dah dekat Ramadan tuan-tuan, dah dekat Ramadan. Allahu Akbar. Allah, tak tahu nak cerita. Kan, boleh kita tengok je ni, bila dah semakin tekanan semakin kuat, ya Allah, sedih kita tengok. Tapi insyaAllah kita doakan rakan-rakan kita kat sana semakin kuat tuan-tuan, dan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah turunkan bantuannya. Dan saya tengok semakin hampir bantuan itu sampai, semakin hampir insyaAllah. Okey, penjelasan. Maka kepercayaan orang Islam atas sifat iradah ialah beriktikad dan percaya yang jazam, iaitu keyakinan yang padu bahawa segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tentang rezeki, umur, baik, jahat, kaya, miskin dan sebagainya. Ramai daripada kita ini bila diancam dari sudut keperluan hariannya, dia akan surrender. Kan, kita akan mula tinggalkan agama. Betul tak? Ramai kita begitu tuan-tuan. Kan, kita kata kalau you tak datang kerja pada pukul sekian-sekian, maka kita akan beri job ini kepada orang lain. Cepat kita pergi tuan-tuan. Tapi kita lupa sebenarnya rezeki itu Allah yang tentukan. Kan, kadang-kadang bila kita nak keluarkan duit untuk infak tu, ya Allah, beratnya nak keluar ni. Tak banyak pun RM5 je. Kan, RM5 je, tapi rasa berat sangat kan. Tapi kita tak tahu, dengan pemberian kita RM5, Allah boleh gantikan dia RM50, Allah boleh gantikan dia RM500. Mungkin Allah boleh gantikan lebih banyak daripada itu. Allah, tuan-tuan dan puan. Kan? Sebab itu dalam banyak keadaan tuan-tuan dan puan, bila kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang Allah akan balas balik berlipat kali ganda kepada kita. Percayalah kepada yang ini tuan-tuan dan puan, kan? Bila kita reservekan umur kita untuk kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan gantikan dengan benda-benda yang lebih baik. Kan? Kita takut sangat dengan rezeki kita akan hilang. Kita takut sangat dengan pangkat kita yang akan hilang. Tapi kadang-kadang kita terlupa kedua-duanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita berbicara tentang perkara iradah ini, kita kena yakin secara total, qat'i, jazam, kuat di dalam hati bahawa Allah yang memberikan segala-galanya. Allah, tuan-tuan dan puan, bukan senang cakap boleh, ustaz cakap dah boleh lah ustaz. Betul. Dan cakapnya memang senang, tapi nak buat itu susah tuan-tuan dan puan. Sama juga tuan-tuan dan puan, bila kita sebut kepada anak kita yang akan duduk periksa. Kan kita kata marilah solat berjemaah dekat masjid, tak nak layan nanti terlewat nak pergi periksa, ataupun masa nak study semakin kurang. Beritahu kepada anak-anak kita bahawa sesungguhnya kalau kau solat berjemaah, Allah akan lipat gandakan kefahaman itu lebih kuat, lebih mendalam tentang ilmu itu berbanding kalau kita reservekan masa tadi untuk belajar sahaja. Kena tanam begitu tuan-tuan puan. Memang susah tuan-tuan puan. Tapi saya melihat dengan mata kepala dan saya bersaksi dengan mata kepala saya, bila saya lihat kawan-kawan yang berjaya dengan cemerlang ni, bila kita tanya apakah tips anda cemerlang, satu dia kata, jangan tinggal solat duha. Dua, jangan tinggal tahajud. Tiga, jangan tinggal puasa sunat. On top of them apa dia? Jangan ingkar arahan mak ayah. Maksudnya apa? Jadilah anak yang patuh, ikutlah arahan agama, so you akan selamat selama-lamanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat antara benda yang menarik juga untuk kita bincangkan bila kita berbicara tentang soal munakahat, perkahwinan. Kan ada 4 syarat untuk dipilih seorang perempuan, kan? Tunkahul mar'atu li arba'in. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Li jamaliha. Menarik kan? Untuk kecantikannya. Yang kedua, wali nasabiha, keturunannya. Yang ketiga, walimaliha, untuk hartanya. Yang keempat, walidiniha. Kalau pelik kan, kenapa agama diletakkan kat belakang?
Cuma ada penegasan daripada Nabi SAW, fazfar bizatid din taribat syadat. Pilih yang ada agama, dia akan mengikat tangan kamu. Pilih yang ada agama, walaupun agama diletakkan pada hujung, tetapi kata Nabi, yang ada agama itu akan mengikat diri kita untuk mengatasi segala-galanya. Allahu Akbar. Kan? Yelah, manusia ni kalau kita tak pilih yang cantik, dia cepat bosan. Betul tak? Kalau pilih yang apa kedana, kita akan rasa Allah teruknya. Macam tu pula. Kalau tengok keturunan yang tak betul, yang tak baik juga, kita akan mengeluh nanti. Sebab itu dalam agama ini diberikan kepada kita 4 kaedah untuk pilih pasangan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kerana pasangan yang kita pilih itu bukan pasangan yang kita harap membahagiakan kita di dunia, tetapi dialah pasangan yang akan melahirkan zuriat. Betul? Dialah pasangan nanti yang akan hidup sama dengan kita sampai ke syurga. Allahu Akbar. Kan, lebih-lebih lagi bila kita dah sampai usia, kan, dah habis waktu perkhidmatan, dah duduk sama-sama, tinggal berdua, dah balik ke seperti kita baru kahwin dulu, kan? Betul tak? Kalau pasangan kita ni tengok kita pun tak berapa nak suka, Allah payah tuan-tuan. Kalau yang mementingkan kecantikannya itu akan hilang. Kan, harta juga sama, nasab pun sama tuan-tuan. Nasab sama ya, nasab ni maksudnya bila ada background kekeluargaan ini kadang-kadang dibuang oleh keluarga disebabkan oleh banyak perkara tuan-tuan. Sebab itu kena pilih yang ada agama. Kenapa? Yang ada agama ni selamat semua sekali. Kita kena buat macam tu tuan-tuan dan puan. Okey, kita sama sikit lagi. Kita wajib beriktikad bahawa manusia ada mempunyai nasib bahagian di dalam dunia ini dan perlu berusaha untuk mendapatkannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 77, وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan tentulah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Masya Allah, boleh habis ni, tak pernah buat habis. Okey tuan-tuan dan puan, masya-Allah kita dah sampai kepada penghujungnya untuk sifat iradah. Saya nak simpulkan kepada pada malam ni tuan-tuan dan puan, untuk sifat iradah ini iaitu sifat berkehendak. Sesungguhnya apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ini, sama ada secara terang-terangan, tersembunyi, ataupun yang di antara keduanya, adalah dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang baik itu datang daripada Allah SWT, sekali yang lemah datang daripada keburukan diri sendiri, jika dunia Allah SWT juga. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilana ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma badid syamlahum wa farij jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum mansurna 'alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.